Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin membentangkan mengenai dakwah dan komunikasi antara budaya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari jenis lelaki dan perempuan, dan kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Apakah budaya ataupun kebudayaan? Biasanya ianya dikaitkan dengan aktiviti kesenian dalam erti kata yang sempit seperti tarian, nyanyian dan lain-lain. Menurut ahli sosial pula, budaya ialah cara hidup manusia termasuk agama dan kepercayaan, kecuali daripada pandangan Islam. Kebudayaan adalah sesuatu yang boleh dipelajari, sesuatu yang diperturunkan, sesuatu yang diwarisi daripada suatu generasi kepada suatu generasi. Sebagai contoh, bahasa. Apakah itu subbudaya? Subbudaya adalah budaya dalam sesuatu budaya, iaitu mereka yang mengamalkan dan mempertahankan budaya mereka sendiri dalam lingkungan budaya dan masyarakat yang lebih besar ataupun kompleks, tapi dalam masa yang sama tidak menolak budaya yang lebih besar atau kompleks itu. Antara contoh subbudaya yang lain adalah subbudaya etnik, iaitu sebagai contoh orang India mengamalkan kebudayaan asal mereka dalam masyarakat di Britain dan mereka menerima budaya orang Barat. Manakala subbudaya pekerjaan pula, kelompok pekerja tertentu yang mempunyai ciri-ciri budaya mereka sendiri di tengah-tengah kelompok pekerja. Kemudian subbudaya politik, kelompok politik yang minoriti mengamalkan cara mereka sendiri dalam kelompok politik yang lebih besar. Mengetahui budaya sendiri dan juga budaya orang lain penting untuk terus berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat sendiri dan luar. Tujuan berkomunikasi adalah untuk pertukaran perkongsian mesej antara individu atau kumpulan yang berlainan budaya. Faktor yang menyebabkan berlakunya komunikasi antara budaya antaranya adalah faktor individu, iaitu komunikasi berlaku atas inisiatif individu dengan individu atau kumpulan. Yang kedua adalah faktor kumpulan, iaitu interaksi yang merentasi budaya kumpulan lain. Yang ketiga, faktor situasi, iaitu sesuatu situasi yang menyebabkan terpaksa berkomunikasi. Yang keempat, faktor tugas yang diamanahkan menyebabkan terpaksa berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah faktor organisasi, iaitu syarikat multinasional atau IPT bertaraf antarabangsa yang warganya daripada pelbagai bangsa dan juga negara. Di dalam komunikasi pasti akan ada sebarang halangan, dan halangan komunikasi antara budaya adalah disebabkan dua faktor, iaitu faktor individu dan juga faktor budaya. Faktor budaya terdiri daripada tiga halangan besar. Yang pertama adalah halangan bahasa atau mesej lisan. Yang kedua adalah mesej bukan lisan, dan yang terakhir prasangka. Bagi halangan bahasa ataupun mesej lisan, ianya terdiri daripada ketidakupayaan menggunakan satu bahasa yang difahami oleh komunikator yang terlibat. Walaupun satu bahasa dapat digunakan sebagai saluran penghubung, salah seorang atau kumpulan tidak mahir dengan bahasa tersebut kerana ia bukan bahasa ibunda dan ia terpaksa dipelajari dan juga menjadi bahasa kedua. Komunikator tidak saling memahami kerana mesej telah ditafsirkan dalam makna yang berbeza. Sekiranya dicari keseragaman bahasa daripada sudut makna, maka wujud masalah dalam terjemahan.
Yang kedua adalah mesej bukan lisan. Setiap masyarakat mempunyai simbol dan tanda-tanda tertentu yang berbeza daripada masyarakat lain. Antaranya adalah makna yang simbolik dan juga bertemu, bersua, beramah, tamah, dan halangan dalam menafsirkan mesej bukan lisan. Yang terakhir adalah prasangka, iaitu penilaian awal individu atau kelompok yang bersifat negatif terhadap individu atau kelompok yang lain. Ianya dipengaruhi ciri-ciri peribadi yang tegar terhadap kepercayaan sendiri dan lain-lain. Selain itu, ia membentuk cara dan gaya individu berkomunikasi dengan individu yang diprasangkakan. Prasangka juga boleh menghancurkan harga diri mangsa sehingga mangsa prasangka boleh mengecam dirinya sendiri. Ianya boleh menimbulkan perasaan tidak selamat atau bimbang dan juga akan mewujudkan diskriminasi, punca konflik antara individu atau kumpulan lain. Akhir sekali adalah mengenai proses dakwah dan komunikasi antara budaya. Proses dakwah yang menumpukan kepada kepelbagaian budaya antara da'i dan mad'u. Kepelbagaian penyebab terjadinya gangguan atau halangan komunikasi pada tahap intra dan inter budaya agar dakwah boleh berperanan demi mewujudkan situasi aman dan damai. Antara metodologi dakwah yang dapat dilakukan adalah tabligh, iaitu penyebaran informasi tentang ajaran Islam. Yang pertama adalah al-ta'aruf, iaitu pertukaran budaya. Yang kedua, at-ta'awun ala al-bir. Yang ketiga, ta'alau ila kalimatin sawa, berpegang kepada kalimah yang mengandungi persamaan. Dan keempat, muhasabah fi ad-dunya ma'rufa, bekerjasama dalam urusan keduniaan. Yang kelima, al-tasamuh, iaitu toleransi. Yang keenam, lakum dinukum waliyadin, iaitu sepakat dalam keyakinan. Dan yang terakhir adalah a'maluna a'malukum, tegas dalam memegang prinsip. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum.